Tuan-puan, jangan cakarkan hati kita dengan sesuatu yang tidak halal. Duit rasuah mana halal? Duit penipuan mana halal? Takkan kita cagarkan hati kita demi kesenangan sementara. Oh, sebab aku nak kaya. Sebab aku nak selesa. Ingat, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, engkau doalah kepada Allah ya Rasulullah supaya Allah bagi kepada aku kurniaan semua doa-doa aku mustajab." Kan kita pun terbayangkan memanglah dah duduk bersama dengan Nabi kan, macam-macam kita minta kat Nabi suruh doa. Dan ini antara doa yang kita suka kan tuan-puan, apa dia? Jadikanlah semua doa kita ini mustajab. Pantang ya Rab mustajab, Allahumma mustajab, Rabbana mustajab. Termasuk sahabat tadi. Cakap pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, tolong doakan supaya doa aku semuanya mustajab." Apa Nabi jawab? Apakah Nabi jawab, "Baiklah, aku akan mendoakan supaya doa kamu mustajab. Mulai hari ini, doa kamu semua mustajab." Apakah Nabi jawab demikian? Tidak. Sebaliknya, apa jawapan Nabi? Perbaiki makanan yang masuk dalam mulut kamu. Perbaiki makanan yang masuk dalam mulut kamu. Masya Allah, Masya Allah. Nak kena tahu yang baik yang buruk ni, sahabat-sahabat semua. Jangan asal sedap je makan. Kena tahu juga, siapa dia yang masak ni? Ni kedai apa ni? Tengok-tengok juga. Tuan-puan, Ustazah tengok dalam adalah rancangan masakan kan? Memang rancangan masakan tu buat dekat Malaysia. Memang tengoklah sebab apa? Katanya kedai tu best sangat. Dia masak laksa. Ya? Dia tak sebut nama kedai dalam rancangan tu ya. Ni macam pergi mana-mana lah, macam gerai-gerai kan. Memang terkenal lah. Kononnya ni resepi keluarga. Dia masak laksa. Ya, ada laksa yang pakai santan, ada laksa yang tak pakai santan. Ustazah samalah menengok ni, nak tengok apa yang dia letak ya. Memang orang cakap sedap lah. Satu bekas ni tuan-puan, dia boleh campur dua sekali. Kuah bersantan, kuah tak bersantan. Asam laksa dengan laksa. Jadi ramai orang bagi komen, memang ni sedap. Tengok. Ujung-ujung tu dia bagi tahu apa rahsia dia. Dia masukkan dadih, darah, khinzir. Ini saya tak cakap sungguh ni, baru tengok tuan-puan. Dia kata elok-elok Umi nak menulis tadi ni apa? Resepi dia apa? Ada resepi tersirat, iaitu dadih, darah, khinzir. Kalau kita main ikut dia orang cakap sedap, pergilah. Ya. Kita tengok ada orang Melayu makan. Tahu tak? Celah-celah atau apa bendanya. Dan ia memberi kesan kepada jiwa kita, hati kita. Kok hati anak-anak tu yang kadang-kadang degil ke hati. Apa yang masuk ni sebagai contoh tuan-puan untuk apa dia? Yang kita sebut. Kena tahu baik buruk. Kena tahu apa yang masuk, apa yang kita pandang, apa yang kita dengar. Semua tu akan memberi pengaruh kepada hati kita. Cerita sahabat yang tanya pada Nabi SAW tadi tu tak berakhir kat situ. Sahabat tu semenjak daripada, namanya Sa'ad, sahabat tu. Sejak daripada Nabi kata macam tu, dia memang sangat prihatin terhadap sumber rezeki dia, makanan yang dia makan. Bukan zat makanan tu saja, sumber makanan tu juga memang dia jaga dan Masya Allah, Tabarakallah, Allah memberikan doa yang mustajab kepada dia. Contoh doa mustajab dia tuan-puan, sampai satu ketika masa tu Nabi dah tak ada, Nabi dah wafat. Ya, beliau ni zaman Saidina Umar, beliau ni dihantar duduk, kalau tak silap Ustaz, kawasan di Iraq, ya, di Kufah. Jadi tiba-tiba Saidina Umar mendengar sampai berita orang mengatakan bahawa dia ni tak adil. Inilah yang nak doa mustajab ni kan. Orang beritahu dia ni tak adil, dia ni buat zalim, macam-macam lah keburukan. Saidina Umar ni rasa macam
Tak mungkin ya dia macam tu. Tak mungkin dia macam tu. Tapi nak bagi confirmkan benda tu, Sayyidina Umar pun hantar beberapa wakil. Pergi cek sikit apa yang dah berlaku sebenarnya. Maka adalah sahabat yang dihantar untuk pergi ke sana, ke Kufah macam tu. Lalu sahabat tu pun tanyalah dekat masjid-masjid yang dia pergi tu tentang sahabat tadi, Sa'ad tadi. Jadi ramai, semua orang kata baik, adil, ya seorang laki-laki soleh, sahabat yang sangat baik. Cuma bila sampai kat satu tempat, bertemu dengan seorang yang berkata dia zalim. Dia tak pergi pun peperangan, jihad. Bahkan dia tidak memberi sama rata pun, ya, semua bahagian-bahagian hak orang lain. Ada seorang tu je. Sudah jumpa dah. Siapa ni ramai-ramai tu kan, ya, yang tak suka ni. Jadi Sa'ad ni dah bercakap dengan dia kan, apa masalah kamu ini semua. Tapi laki-laki ni tetap menyebarkan fitnah tersebut. Sehingga Sa'ad berdoa macam ni, Ya Allah, kau panjangkanlah usia dia. Nah, tengok doa Sa'ad ni. Ya Allah, kau panjangkanlah usia dia dan jebakkanlah dia ke dalam fitnah dan panjangkanlah usianya dalam kemiskinan. Tuan-puan, jadi sungguh doa Sa'ad. Sahabat-sahabat semua cakap, tengoklah doa Sa'ad. Laki-laki tu umur dia sangat panjang, dekat nak 100 tahun dah. Miskin papa kedana, hanya duduk di jalanan. Dan kerja dia tuan-puan terjebak fitnah. Kerja dia asyik mengorat semua perempuan-perempuan yang lalu kat tepi jalan tu. Sambil dia mengatakan, lihatlah aku yang terkena sumpahan doa Sa'ad. Semua orang tengok je. Ya Allah, luar biasanya tuan-puan. Makanan baik yang masuk dalam hati kita, dalam diri kita, doanya mustajab. Jadi kita tahu yang baik dan yang buruk, baru boleh bersih hati. Itu saya ambil contoh bab makanan, belum bab-bab yang lain lagi kan, ya? Bab makanan. Tuan-puan, jangan cakarkan hati kita dengan sesuatu yang tidak halal. Duit rasuah, mana halal? Duit penipuan, mana halal? Kan? Sumber-sumber tu, rezeki tu. Takkan kita cagarkan hati kita demi kesenangan sementara. Oh, sebab aku nak kaya. Sebab aku nak selesa. Ingat, cagaran dia apa dia? Jiwa kita. Hati kita. Yang kita nak bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dalam Quran. Hari yang tak ada guna dah anak-anak harta benda kamu. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Ingat, jangan cagarkan jiwa kita dengan sesuatu yang rendah. Sesuatu yang sementara. Sesuatu yang tak ada guna dan manfaat. Cagaran di hati kita. Nak sedap makan. Sedap tu sekejap je. Hati kita lama menanggung kotornya akibat daripada makanan yang syubhah tadi.